Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam bab 7 tajuk kadar tindak balas. Bawah subtopik penentuan kadar tindak balas. Dekat tajuk ni kita nampak ada buletin kat situ. Penggunaan penunu bagas semasa menyediakan suatu hidangan makanan menjadi semakin popular, di mana nyalaan daripada penunu bagas dihasilkan daripada pembakaran gas butana yang berkepekatan tinggi dan tindak balas ini berlaku dengan cepat. Nyalaan bersuhu tinggi tersebut berupaya mempercepatkan tindak balas dalam bahan makanan. Oleh yang demikian, bahan makanan, contohnya daging, dapat dimasak dalam masa yang singkat. Jika memanggang dengan cara yang biasa, iaitu dengan menggunakan alat pemanggang, tindak balas yang berlaku terhadap daging adalah lebih perlahan. Selain daripada suhu dan kepekatan, apakah faktor lain yang boleh mengubah kadar tindak balas? Jadi dalam tajuk ini, kita akan melihat apakah perbezaan antara kadar tindak balas purata dengan kadar tindak balas pada masa tertentu? Bagaimanakah suhu boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Mengapa makanan akan masak dengan lebih cepat dalam ketulan kecil? Di bawah subtopik 7.1, kita hanya melihat apakah perbezaan antara kadar tindak balas purata dengan kadar tindak balas pada masa tertentu. Pengelasan tindak balas. Terdapat pelbagai jenis tindak balas yang berlaku di sekeliling kita. Sebagai contoh, tindak balas peneutralan, tindak balas pembakaran. Tahukah anda bahawa tindak balas kimia juga berlaku di dalam tubuh badan? Ya, contohnya tindak balas peneutralan berlaku dalam mulut kita, dalam perut kita. Adakah tindak balas ini berlaku dalam tempoh masa yang cepat atau perlahan? Ada yang cepat, ada yang perlahan. Jadi, kita akan lihat tindak balas yang cepat. Antara contohnya ialah tindak balas sel elektrik, nyalaan mancis, pembakaran bunga api, pembakaran gas. Ini pula adalah tindak balas yang perlahan. Pereputan buah, pengaratan logam, fotosintesis, penapaian dan kakisan batu. Maksud kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa atau perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Dalam bentuk formula, kita akan dapat macam ni lah. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per masa yang diambil untuk perubahan berlaku. Jadi, semasa tindak balas berlaku, kuantiti bahan tindak balas berkurang, manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah. Unit yang digunakan untuk kuantiti, sekiranya jisim pepejal, unitnya ialah gram. Isi padu gas, unitnya sentimeter padu atau desimeter padu. Sekiranya kepekatan, unitnya ialah mol per desimeter padu. Unit bagi masa pula ialah saat, S, minit, minit. Oleh itu, unit untuk kadar tindak balas sekiranya jisim pepejal ialah gram per saat atau gram per minit. Sekiranya menggunakan isi padu gas, kita akan dapat sentimeter padu per saat atau sentimeter padu per minit. Sekiranya kuantiti melibatkan kepekatan, maka kita akan dapat mol per desimeter padu per saat atau mol per desimeter padu per minit.
Maka unit untuk kadar tidak balas bergantung kepada kuantiti yang digunakan bagi bahan atau hasil. Perubahan yang berlaku dalam tindak balas. Yang pertama ini kita melihat pembentukan mendakan. Di mana mendakan bagi garam tak terlarutkan terhasil. Gambar foto 7.1 menunjukkan keadaan sebelum gambar foto 7.1 menunjukkan keadaan sebelum dan selepas tindak balas antara larutan argintum nitrat dan larutan natrium klorida. Dalam tindak balas ini, argintum klorida dan natrium nitrat terbentuk. Pembentukan mendakan argintum klorida dapat dilihat dan mendakan menyebabkan larutan menjadi keruh. Maka, masa diambil untuk tanda X tidak kelihatan dan kuantiti mendakan yang terbentuk dapat diukur. Yang kedua ialah pengurangan jisim bahan tindak balas. Di mana pengurangan jisim bahan tindak balas juga boleh berlaku dalam tindak balas yang menghasilkan gas. Gambar foto 7.2 menunjukkan tindak balas asid nitrik dengan batu kapur yang membentuk kalsium nitrat, karbon dioksida dan air. Kehilangan jisim batu kapur dapat diukur menggunakan penimbang elektronik. Penambahan isi padu gas berlaku bagi tindak balas yang menghasilkan gas. Gambar foto 7.3 menunjukkan tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium. Dalam tindak balas ini, magnesium klorida dan hidrogen terbentuk. Gas hidrogen dikumpul dan isi padu gas dapat diukur menggunakan picagari gas. Selain daripada itu, perubahan yang berlaku dalam tindak balas juga dapat diperhati dan diukur melalui perubahan tekanan berlaku dalam tindak balas bergas. Perubahan tekanan ini dapat diukur dengan tolok tekanan. Perubahan kekondaksian elektrik elektrolit berlaku bagi tindak balas yang melibatkan ion-ion bergerak bebas. Ammeter digunakan untuk mengukur perubahan kekondaksian elektrik elektrolit. Perubahan nilai pH berlaku bagi tindak balas yang melibatkan asid atau alkali di dalam larutan aqueous. Meter pH digunakan untuk mengesan perubahan nilai pH dengan masa. Di sini kita akan melihat graf perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas terhadap masa. Bagi bahan, kita kata ia mengalami pengurangan. Maka, graf menunjukkan pengurangan kuantiti bahan terhadap masa. Manakala kuantiti bagi hasil, ia akan bertambah dengan masa. Sebagai contoh, kita ada tindak balas pepejal kalsium karbonat dengan asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, air dan gas karbon dioksida. Sekiranya kita ingin menggunakan perubahan kuantiti bahan, bahan yang kita nak lihat ialah kalsium karbonat. Apakah unit kuantiti yang digunakan? Ya, pandai. Jisim kalsium karbonat per masa. Apakah beza graf yang pertama dan yang kedua ini? Kedua-duanya menggunakan jisim kalsium karbonat dan masa. Ya, pandai. Gambar rajah yang pertama menunjukkan jisim kalsium karbonat habis bertindak balas. Manakala gambar rajah yang kedua, jisim kalsium karbonat ada lagi yang tidak bertindak balas. Maka ia dikatakan berlebihan. Selain daripada jisim kalsium karbonat, kita juga boleh mengukur kuantiti hasil. Sekiranya kita ingin menggunakan gas karbon dioksida,
apakah perubahan kuantiti yang diukur? Ya, pandai. Isi padu gas karbon dioksida per masa. Baik, sebagai latihan, bagaimanakah graf yang terbentuk apabila kepekatan asid hidroklorik menjadi kuantiti bahan yang diukur? Adakah ia bertambah atau berkurang dengan masa? Ya, lakarkan graf anda. Pandai. Ya, grafnya berkurang kerana kepekatan asid hidroklorik adalah merupakan bahan. Terdapat dua jenis kadar tindak balas, iaitu kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu. Sebagai contoh, sebuah kereta sedang dalam perjalanan sejaruh 400 km. Oleh kerana keadaan trafik sentiasa berubah, pemandu kereta tidak dapat mengekalkan satu kelajuan tetap dan mengambil masa selama 4 jam untuk sampai ke destinasi. Kelajuan purata kereta 100 km per jam ini diumpamakan sebagai kadar tindak balas purata. Okey, gambar di tepi, pegawai polis trafik menghala kamera kelajuan ke arah kereta tersebut kerana bergerak dengan kelajuan melebihi had laju. Kamera merakam kelajuan kereta sebagai 140 km per jam pada ketika itu. Kelajuan pada ketika ini diumpamakan sebagai kadar tindak balas pada masa tertentu. Baik, kita akan lihat kadar tindak balas purata terlebih dahulu. Kadar tindak balas purata merupakan nilai purata bagi kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Untuk kadar tindak balas purata yang pertama, kita mencari kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Oleh itu, kita akan mengambil isi padu, jumlah isi padu gas yang terkumpul dibahagikan dengan tempoh masa yang diambil. Untuk mendapatkan jumlah isi padu, kita akan mengambil masa pada tindak balas berhenti, di mana pada masa itu tindak balas lengkap telah berlaku. Di mana bacaan malar yang pertama, masa yang pertama kita mendapat bacaan yang malar. Bagi kadar tindak balas purata pada T1 saat yang pertama. Oleh itu, kita akan unjurkan daripada graf pada masa T1 dan nilai isi padu yang diperolehi pada masa T1 dibahagikan dengan masa T1. Ia ditolakkan dengan sifar kerana tindak balas purata T saat yang pertama adalah daripada masa sifar hingga ke T1. Dan yang ketiga, kadar tindak balas purata dari T1 hingga T2. Maka, kita akan mendapatkan nilai isi padu gas yang terkumpul bagi T1 dan T2, di mana kita akan menolakkan isi padu V2 tolak V1, begitu juga dengan masa T2 tolak T1. Untuk lebih memahami yang dikatakan dengan kadar tindak balas purata keseluruhan, kadar tindak balas purata pada T1 yang pertama dan juga kadar tindak balas purata T1 dan T2, kita menggunakan contoh ini. Baik, yang pertama, cuba cari kadar tindak balas purata keseluruhan tindak balas. Ya, pandai.
40 bahagi 150. Kerana pada masa 150, tindak balas telah berhenti dan isi padunya ialah 40. Maka kita dapat nilai 0.8 cm padu per saat. Bagaimana pula untuk mencari kadar tindak balas purata pada 50 saat yang pertama? Ya, pandai. Maksudnya 20 per 50. Kerana 20 tolak 0, 50 tolak 0. Jadi, ia juga sama dengan 0.4 cm padu per saat. Bagaimana untuk mencari kadar tindak balas purata antara 90 dan 150 saat yang pertama? Ya, pandai. Maksudnya 40 tolak 30 per 150 tolak 90. Maka kita dapat 0.167 cm padu per saat. Baik, kita teruskan dengan kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas pada masa tertentu merupakan kadar tindak balas yang berlaku pada satu ketika sahaja. Di mana kadar tindak balas pada masa tertentu boleh diperoleh daripada data eksperimen dengan memplot graf perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas melawan masa. Dan seterusnya mengukur kecerunan tangen lengkung pada masa tertentu. Langkah pertama, kita kena lukis tangen pada lengkung pada masa T. Kemudian, gunakan tangen untuk melengkapkan satu segitiga bersudut tegak. Di mana segitiga boleh dilukis dalam pelbagai bentuk. Lebih besar saiz segitiga, lebih tepat penghitungan nilai kecerunan tangen. Langkah ketiga, hitung kecerunan tangen lengkung graf. Di mana kita dapat mencari kadar tindak balas pada masa T. Sama dengan kecerunan tangen pada masa T. Maka kita dapat V2 tolak V1 per T2 tolak T1. Sebagai contoh, hitung kadar tindak balas pada 30 saat. Garis tangen telah dilukiskan. Apa yang perlu kita cari? Ya, V2 tolak V1 per T2 tolak T1. Maka kita dapat 50 tolak 10, 40 tolak 15. Maka kita dapat 1.6 cm padu per saat. Kadar tindak balas pada masa tertentu bagi tindak balas yang melibatkan pengurangan jisim bahan tindak balas, graf seperti rajah di bawah. Maka kita kena melukis kecerunan tangen juga. Kena lukis garis tangen dan cari kecerunan tangen. Penyelesaikan masalah numerical berkaitan dengan kadar tindak balas, kita menggunakan contoh 1. Seorang murid telah menambah ketulan magnesium karbonat secara berlebihan ke dalam asid sulfurik. Isi padu gas karbon dioksida yang terbebas dikumpulkan di dalam picagari gas dan isi padu gas direkod pada jadual 7.2 pada selang masa 1 minit selama 10 minit. Berdasarkan jadual 7.2, plotkan graf isi padu gas melawan masa. Hitung kadar tindak balas purata berikut. Yang pertama dalam minit ke-5, yang kedua bagi keseluruhan tindak balas,
Berdasarkan graf yang diplotkan, hitungkan kadar tindak balas pada minit kedua. Jadi yang pertama, kita kena plotkan graf isi padu gas melawan masa. Pastikan graf yang kita lukiskan melebihi setengah muka surat. Maksudnya bentuk graf mestilah besar, ya. Jadi kita ubahkan dia punya skala. Contoh di sini kita menggunakan isi padu gas sentimeter padu per saat sebagai paksi Y, manakala masa dalam unit minit untuk paksi X. Pindahkan ke semua titik dan kita lukiskan graf dengan licin. Yang kedua, hitung kadar tindak balas purata. Kita nak cari kadar tindak balas purata dalam minit kelima. Okey. Jadi minit kelima kita dapat isi padu gas 63.0. Di sini ayatnya dalam minit kelima. Maka minit kelima tolak minit keempat. Maksudnya minit sebelumnya. Maka kita dapat selesaikan kadar tindak balas purata dalam minit kelima sama dengan 63 tolak 58 per 5 tolak 4. Maka kita dapat 5 cm padu per minit. Seterusnya, kita mencari kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Di manakah minit keseluruhan tindak balas berlaku? Ya, pandai. Pada minit ke-7. Maka kita dapat kadar tindak balas 70 per 7, 10 cm padu per minit. Hati-hati ya semasa menjawab untuk mencari kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas, bukannya pada minit yang ke-10. Okey, seterusnya kita mencari titik koordinat bagi segitiga tangent yang diperolehi. Di sini ialah 464 dan 0.220. Maka kita boleh cari kadar tindak balas pada minit kedua di mana 64 tolak 20 per 4 tolak 0.2. Maka kita dapat nilai 11.58 cm padu per minit. Seterusnya, kecerunan graf kadar tindak balas suatu tindak balas berkurang dengan masa. Pada peringkat awal, kecerunan adalah curam, maka kadar tindak balasnya tinggi. Apabila kecerunan semakin landai, maka kadar tindak balas berkurang dan akhirnya tiada kecerunan sebab graf malar, maka kadar tindak balas tiada sifar. Mengapa kadar tindak balas berkurang dengan masa? Ya, kita menggunakan contoh. Zinc dan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Jadi, mengapa kadar tindak balas berkurang dengan masa? Ini adalah disebabkan oleh jisim zinc berkurang dengan masa ataupun kepekatan asid hidroklorik berkurang dengan masa. Seterusnya, anda diminta untuk menyelesaikan aktiviti 7.3. Sila jawab semua soalan dan hantarkan dalam Google Classroom Cikgu. Begitu juga dengan ujikan diri 7.1 muka surat 229. Baik, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like video Cikgu. Assalamualaikum.